Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. InsyaAllah kita sama-sama berselawat pada pagi yang mulia ini. Moga dengan asbab pembukaan kita bukakan dengan selawat. Moga Allah Subhanahu wa ta'ala membuka segala pintu-pintu kebaikan dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan rahmat keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala atas asbab ucapan selawat dan salam kita ke atas junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita menyambung kitab Ayyuhal Walad, titipan nasihat Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah ta'ala merahmati beliau serta kita mendapat barakah dan manfaat daripada nasihat yang mulia ini, insyaAllah. Amin rabbal alamin. Kita menyambung pada nasihat yang ke-11 pada muka surat yang ke-26 pada perenggan yang kedua, di bawah tajuk ibadahmu hendaklah mengikuti aturan syariat. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, wahai anakku yang tercinta, sayugianya perkataanmu dan perbuatanmu itu sesuai dengan peraturan syarak, kerana ilmu dan amal yang tidak sesuai dengan peraturan syarak adalah sia-sia sahaja. Dan sayugianya bagimu bahawa engkau tidak tertipu dengan perkataan yang aneh-aneh dan keterlanjuran perkataan ahli tasawuf, kerana jalan akhirat itu hanya dijalani dengan mujahadah melawan hawa nafsu dan memotongnya dengan pedang riadah, bukan dengan perkataan yang aneh-aneh dan ucapan-ucapan yang direka-reka sahaja. Dan ketahuilah bahawasanya lidah yang tidak dikawal itu dan hati yang tertutup dan dipenuhi dengan kelalaian dan syahwat adalah merupakan tanda kecelakaan seseorang. Dan apabila engkau tidak melawan nafsu dan tidak bermujahadah dengan benar, maka sudah pasti hatimu tidak akan hidup dengan cahaya makrifat. Muslimah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kata pengarang rahimahullah Ta'ala, memberi pesanan kepada kita bahawa apapun ucapan
yang keluar daripada mulut kita, maka mestilah ucapan tersebut adalah ucapan yang tidak terkeluar daripada garis panduan syarak. Syarak ataupun kita sebut jalan, bila sebut berjalan di atas syarak, berjalan di atas jalan agama, berarti agama mengajarkan kepada kita bagaimana ingin bertutur kata, bagaimana ingin mengucapkan sesuatu, supaya perkataan yang keluar daripada mulut kita ini tidak menjadi perkataan yang mendakwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kadang-kadang perkataan yang keluar daripada mulut kita Allah redha, dan kadang-kadang perkataan yang keluar daripada mulut kita menyebabkan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada orang yang diazab oleh Allah bukan kerana dia tak sembahyang, bukan kerana dia tak puasa, bukan kerana dia tidak berzakat, tetapi hanya disebabkan dia tidak menjaga lisan. Lisan yang menyakiti hati jiran tetangga tak boleh, haram, berdosa. Lisan yang menyakiti hati suami, berdosa. Ataupun lisan yang menyakiti hati sesiapa pun, ataupun kalau tidak menyakiti hati orang pun, lisan dia selalu mengumpat, maka ini adalah dilarang oleh syarak. Mengumpat, menyebarkan aib orang, mengadu domba, maka ini semua adalah melibatkan soal perkataan yang keluar daripada mulut. Lepas tu kata ulama, kadang-kadang penyesalan diam itu lebih baik daripada penyesalan bercakap. Baik daripada kita menyesal kerana diam. Dia kadang-kadang kita nak cakap dengan orang tu tapi terlupa nak cakap tentang perkara tersebut. Tiba-tiba kita rasa menyesal pula aku tak bercakap dengan dia tadi pasal asal nak cakap benda lain tapi tak tercakap benda yang kita nak cakap. Tersilap tak bercakap itu lebih baik daripada menyesal kita terlepas cakap. Menyesal pula kita cakap, menyesal pula cakap macam tu dengan dia. Maka kata ulama, penyesalan diam itu lebih baik daripada penyesalan daripada tersilap cakap. Kerana setiap percakapan kita ini akan dihitung dan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu seelok-eloknya, sebaik-baiknya pastikan perkataan yang keluar daripada mulut kita ini adalah perkataan yang diredai oleh syarak. Apa dia perkataan yang diredai oleh syarak? Zikrullah. Perkataan yang mengingatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang boleh mengingatkan anak-anak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ucapan yang keluar daripada mulut kita itu adalah dalam bentuk selawat. Ini percakapan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sahaja perkataan, kata Imam Ghazali, bahkan perbuatan kamu juga itu mestilah sesuai dengan peraturan syarak. Bukan saja apa yang kita ungkap, tetapi apa yang kita buat. Tangan yang ada dengan kita ini, kadang-kadang tangan ini boleh melakukan perbuatan yang melanggar syarak. Mata yang ada pada wajah kita, kadang-kadang wajah kita, mata kita ini memandang sesuatu yang tidak diredai oleh syarak. Itu juga dengan kaki kita. Segala apa yang kita buat, langkah kita adalah perbuatan. Ke mana kita langkah? Tujuan apa kita melangkah? Maka hari ini kita melangkah menuju ke surau. Tujuan apa kita datang surau? Maka ada dengan pelbagai tujuan. Begitulah juga dengan apa yang kita buat itu, kata Imam Ghazali, kalau tidak selari dengan syarak, maka ia akan menjadi satu perbuatan yang sia-sia. Sebab itu penting kita ni nak buat satu benda kena ada ilmu, supaya perbuatan kita ni tidak menjadi sia-sia. Kita bersolek kalau kerana ada ilmu dapat pahala. Bersolek untuk suami dapat pahala. Suami sendirilah, bukan suami orang. Dah. Suami sendiri. Tak, supaya suami kita nampak kita cantik dapat pahala. Kita bercelak dapat pahala kalau ada ilmu. Niat kita celak ni kerana ikut sunnah Nabi SAW. Kerana hadis Nabi ada menyebut tentang Nabi bercelak dengan celak, iaitu menggunakan batu ismit. Batu ismit ni batu yang warna hitam. Kadang-kadang dia ada warna kemerah-merahan. Batu ismit. Biasanya orang yang celak menggunakan batu ismit ni, satu untuk kecantikan, yang kedua untuk perubatan, supaya mata jadi lebih cerah, mata lagi lebih sihat, dan bulu mata jadi lagi lebat. Itu kegunaan. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW.
Jadi maknanya kalau kita niat bercelak tu, kan ikut sunnah dapat pahala. Bahkan memiliki alat celak pun dapat pahala kerana Nabi memiliki alat celak. Tak. Ada alat celak dalam beg. Tapi kalau kita saja-saja bawa tanpa ada ilmu ni, tak dapat apa. Tapi kalau kita niat memiliki alat celak ni kerana Nabi memiliki alat celak. Kenapa? Kerana kalau kita tengok celak ingat Nabi, tengok celak ingat Nabi. Itu tujuan dia. Jadi supaya kita ni ada ilmu, dengan ilmu tu menjadikan perbuatan kita ni dapat pahala. Dapat pahala. Batu ismik tu boleh cari dalam Shopee pun ada RM30 ada. Dah. Pastikan yang betul-betul ori, yang betul-betul original. Biasanya yang dijual di Mekah, di Madinah tu ada yang daripada batu ismik. Dia campur sikit dengan air zam-zam. Tapi ni untuk orang yang sihat, ada mata yang alergik tak boleh pakai celak, tak boleh pakai. Tapi ada orang dia mata dia sesuai pakai celak, tak ada masalah. Nabi pakai celak bila? Malam pun Nabi pakai sebelum tidur. Malam sebelum tidur pun Nabi pakai. 3 kali belah kanan, 1, 2, 3. 3 kali belah kiri, 1, 2, 3. Cara Nabi pakai. Kanan dulu baru kiri. Kita buat dapat pahala. Sebab apa? Buat 3 kali, Nabi buat. Maka perbuatan kita ni dengan ilmu. Dengan ilmu dapat pahala walaupun hatta pada solekan, pada memakai celak. Maka kata ulama, perempuan kalau pakai celak niat ikut sunnah, maka ia tidak dikira sebagai melampau di dalam bersolek. Tapi yang pakai tebal sangat, nampak pelik pula. Tebal sangat jadi hitam putih macam mawar pula. Jadi maka dengan sebab itu, dengan ilmu kita pakai, maka dapat pahala. Begitulah juga apa sahaja perbuatan itu. Kita nak semayang, ada waktu wajib semayang, ada waktu sunat kita solat, ada waktu haram kita semayang. Haram kita semayang. Kita tak boleh semayang sunat hajat selepas waktu asar, tak boleh. Semayang sunat duha lepas waktu subuh sebelum syuruk, tak boleh. Jadi ada waktu tak boleh kita salat, ada waktu yang kita memang wajib salat. Sama juga dengan puasa. Syarak menetapkan ada waktu wajib puasa dalam bulan Ramadan, ada waktu sunat kita puasa, dan ada waktu haram kita puasa. Puasa pun boleh jadi haram bila 1 Syawal kita puasa. Hari raya puasa 1 Syawal, 2 Syawal tak apa, 1 Syawal dah start puasa sunat haram. Ataupun puasa pada hari tasyrik, maka dia jadi haram. Jadi dengan ilmu ini menjadikan kehidupan kita ini jadi mudah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya sentuh sikitlah berkenaan dengan apa yang saya sebut bulan lepas. Ada mungkin ada yang silap faham berkenaan dengan kita sebut bab qada solat bagi perempuan uzur. Qada solat bagi perempuan uzur. Kita sebut minggu lepas, bulan lepas, bahawa perempuan uzur kalau dia datang sucinya lepas asar dia wajib solat, dan kemudian zuhur dia wajib qada. Itu orang faham semua. Kalau dia datang suci lepas isyak dia wajib solat, maghrib dia wajib qada. Yang menjadi keliru sikitnya kalau dia tidur malam hari dalam keadaan uzur, bangun-bangun lepas subuh tengok-tengok dah suci. Maka kata ulama ada 2. Kalau dia yakin sucinya itu sebelum subuh, dia yakin suci itu sebelum subuh, maka isyak dia wajib qada, maghrib pun dia wajib qada. Tapi kalau dia tak yakin, lepas subuh ke suci ke sebelum subuh, tak yakin, antara 2 tu, maka dia hanya solat subuh saja, isyak tak perlu, maghrib tak perlu. Isyak dia tak perlu, sebab dia kira ambil yang paling dekat sekali. Kalau kita rasa tak pasti yang mana, lepas subuh ke sebelum subuh, sebab kita bangun pun 6:30, jadi tak yakin lepas subuh ke sebelum subuh suci, maka kata ulama, maka kiranya lepas subuh saja kita solat. Jadi begitu aturan syarak ni, dia telah mengajar banyak benda pada kita, supaya bila kita buat satu-satu perbuatan itu adalah mengikut garis panduan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sayugianya bagi kamu bahawa engkau tidak tertipu dengan perkataan yang aneh-aneh dan ketelanjuran perkataan ahli tasawuf. Baik. Sebelum daripada itu,
Kata Imam Ibn Wahab Sya'rani rahimahullah ta'ala, menyebut satu kisah bagaimana seorang abid, ahli ibadah, yang mana dia ni suka buat ibadah, banyak buat ibadah. Orang banyak buat ibadah ni kita gelar dia sebagai abid, iaitu kaki ibadah. Sehingga dia ini mengukur sesuatu perlakuan berdasarkan akal dia, bukan berdasarkan hukum syarak. Dia buat satu-satu, ada orang dia rasa betul dah aku buat ni, bukan mengikut syarak tapi mengikut rasa isi hati dia. Ni ramai ni rasa-rasa betul dah saya buat, rasa-rasa. Agama tidak boleh dirasa. Kalau kari kepala ikan boleh kita rasa-rasa, ikan singgang boleh rasa, tapi agama tidak boleh dirasa-rasa. Saya rasa betul dah saat saya baca Quran macam ni, saya rasa. Kita memang rasa betul. Kalau kita baca salah pun rasa macam betul. Kalau kita ikut rasa kita, saya rasa bacaan saya ni dah macam Imam Mekah dah Ustaz. Dah, cuma beza sikit je. Jadi kita rasa-rasa. Jadi ada seorang abid ni, dia rasa dia buat tu betul dah. Apa dia buat? Dia tak kahwin, dia pergi ibadat kerja dia. Bila dia bernafsu, apa dia buat? Dia bela seekor himar betina, keledai betina, lalu dia berzina. Dia bersetubuh dengan himar betina tadi. Dengan dia kata, dengan harapan dia rasa perbuatan dia tak salah, sebab dia bukan buat dengan orang, dia tak rupa anak dara orang, dia tak berzina dengan anak dara orang, ni dengan binatang. Maka bila mana ditegur oleh seorang alim, perbuatannya itu adalah dosa yang sangat besar, dia menangis, dia menyesal di atas perbuatan. Jadi maknanya dia rasa dia betul. Sebab itu kita dalam urusan agama tak boleh buat rasa-rasa begitu. Jadi begitulah di dalam solat kita mesti kena ada ilmu, supaya solat kita ini sah, tidaklah menjadi solat yang sia-sia. Solat wajib baca Fatihah, karena Nabi sebut la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak akan sah solat bagi orang yang tidak membaca Fatihah, iaitu suratul Fatihah. Tak sah sembahyang. Kita rasa Allah surah Fatihah pendek sangat Ustaz, rasa nak baca surah Baqarah, rasa Fatihah tak nak baca, nak Baqarah tu tak boleh, tak sah sembahyang itu. Walaupun kita rasa macam okey je. Jadi maka dengan sebab itu tak boleh. Maka kata Imam Ghazali lagi, jangan kamu tertipu. Bila mana kamu ni dosa nak buat ibadat, nak jadi baik, satu lagi jangan tertipu dengan perkataan-perkataan ahli-ahli tasawuf. Kerana di sana ada latahan-latahan ataupun perkara-perkara penyelewengan yang dibuat oleh ahli-ahli tasawuf ini, iaitu dengan mengambil kira cita rasa dan perasaan hati ataupun ilham sebagai ukuran untuk mengetahui baik dan buruk sesuatu. Membezakan betul yang salah. Kadang-kadang ada penyelewengan ahli tasawuf itu, dia mengukur hanya dengan gerak hati saja. Hati saya telah bercakap dengan Tuhan, mengatakan ini betul. Karena betul salah kita tak boleh ukur dengan ilham kita. Kita kena ukur dengan selari ke tak selari dengan Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi maka dengan sebab itu ada di kalangan ahli-ahli tasawuf. Sebab itu kita nak jadi ahli sufi ni, kalau kita nak duduk sufi, nak duduk bersuluk, dia kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, boleh jadi sesat. Itu yang jadi betapa sesat. Duduk seorang-seorang, tak ada ilmu. Dia nak bertafakur tapi tak ada ilmu. Tengah duduk tafakur seorang-seorang, mari bisikan iblis kata, kamu ni Imam Mahdi. Sudah. Dia tak ada ilmu. Dia kata, betul juga ke aku dah Imam Mahdi ni, dia kata. Dia mari perasaan tu. Walhal Imam Mahdi ni keturunan Arab, dia keturunan Jawa. Dia tak ada ilmu kan? Dia keturunan ni bentuk faham. Tiba-tiba kerana bisikan iblis tadi kata, kamu Imam Mahdi, zikirnya banyak. Rasa Imam Mahdi cakap Arab, dia cakap logat Negeri Sembilan. Jadi kalau kita ada ilmu, kita boleh menafikan bisikan iblis. Tapi kerana tak ada ilmu, itu jadi gilisir. Tu yang jadi ada mengaku Nabi, tu yang jadi mengaku wakil Tuhan. Sebab apa? Sebab dia duduk seorang diri tanpa ilmu. Duduk berzikir, duduk fikir seorang diri tanpa ilmu. Jadi sebab itu ada ahli tasawuf, ahli yang menggelarkan dirinya sufi,
tetapi sufi yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, sehingga mereka melampau di dalam percakapan mereka. Sedangkan kita nak jadi ahli sufi itu mesti ada ilmu, mesti dengan jalan mujahadah, tak boleh kita buat suka-suka hati. Mesti kena ada zikir yang betul, zikir yang tepat, kemudian zikir yang istiqamah. Mesti kena ada latihan riyadhah, kata Imam Ghazali. Latihan macam mana? Kena jaga solat berjemaah, kena istiqamah qiyamul lail, kemudian kena istiqamah puasa sunat, kena istiqamah pula dalam keadaan bersedekahnya. Jadi sehingga kan dengan perkara yang kita buat itu, barulah kita ini benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala di atas jalan yang betul. Jadi kalau kita nak baca buku-buku, kitab-kitab ahli sufi ni, kena belajar supaya kita tak berlaku silap faham dengan kata-kata ahli sufi. Kerana kadang-kadang kata-kata ahli sufi ni pelik-pelik. Yang kita dengar pun, kalau kita faham, sekali faham tu kita rasa macam pelik. Ni kata-kata ahli sufi yang kadang-kadang ada orang dia belajar melalui baca sahaja. Antara kata-kata ahli sufi yang menyatakan, dia kata kami ni para ahli, para wali ni duk sibuk berjuang di tengah lautan, sedangkan para nabi sedang bersenang lenang di tepi pantai. Kita nak faham apa? Kami sedang berjuang di lautan, sedangkan nabi bersenang lenang di pantai. Jadi orang banyak tafsiran, kata belajar ni banyak tafsiran. Walau apa yang disebut ahli sufi ni, maknanya kami ni, para nabi ni dah sampai ke tempat yang dia nak sampai, iaitu di pinggir, di daratan. Adapun kami ni masih lagi duk sibuk berjuang, duk beribadat, duk buat ni, sedangkan para nabi sudah sampai ke destinasinya, bersenang lenang di dalam syurga Allah, sedangkan kami ni duduk sibuk lagi duk berjuang lawan hawa nafsu kami. Tapi dah kalau kita tak ada ilmu, takkanlah dia ni hina nabi pun. Sampai dia kata nabi ni bersenang lenang di tepi pantai. Jadi maka banyak tafsiran tanpa ilmu. Atau juga ada latahan ahli-ahli tasawuf, dia kata kami ni sudah sampai kepada tingkatan tidak wajib solat. Lagi macam mana pula tu? Maknanya jadi wali makin sesat. Tak, bagi mereka solat itu seumpama makanan yang memang kalau bukan maknanya tak wajib solat, bahkan lebih daripada itu lagi bagi mereka. Solat dah jadi macam oksigen lah. Kalau tak ada kami boleh mati. Itu maksudnya. Solat tu bukan jadi bebanan dah untuk kami. Sudah menjadi satu benda yang keperluan. Kalau tak semayang kami boleh mati. Itu maksudnya. Kami sudah sampai ke tingkatan yang mana tidak wajib. Sebab itu perkataan-perkataan ahli sufi ni berhati-hati kita baca, supaya kita tidak mengambil perkataan tersebut dengan pemahaman kita. Lalu kemudian di sana pula dalam keadaan seperti mana Nabi SAW menganggap bahawa solat itu bukan lagi bebanan. Itu maksud ahli sufi. Mana solat itu bukan lagi bebanan, bukan macam itu. Seperti mana Nabi sebut kepada Bilal, ya Bilal, wahai Bilal, rehatkan aku dengan solat. Nabi menganggap solat itu sebagai satu kerehatan, karena Nabi ini sudah mencapai makam yang lebih tinggi. Kita menganggap solat sebagai bebanan lagi. Dengar azan subuh, Allah rasa baru nak terlelap itu. Subuh dah. Baru nak terlelap Qailullah, tiba-tiba azan subuh, Allah subuh lagi. Kita jadi rasa macam terbeban. Nak semayang tu jadi rasa macam terbeban. Bukan orang pada mahkota lah. Orang pada mahkota mungkin menunggu-nunggu waktu solat. Ni cerita kat tempat lain. Jadi maknanya Nabi ni dia merehatkan diri dia dengan solat. Itu maksudnya ahli-ahli sufi ni, bahasa-bahasa mereka itu yang mungkin kadang-kadang tersilap faham. Dan ada kadang-kadang yang menggunakan, yang tak nak semayang tapi dia menggunakan perkataan ahli sufi. Ada juga dia menggunakan perkataan pelik ahli-ahli sufi ni, dia tafsir ikut akal dia, lalu dia jadi sesat. Ini yang ditegur oleh Imam Ghazali rahimahullah. Orang yang sesat ni bukan tak ada dalil, mereka ada dalil. Orang yang tak semayang pun mereka ada dalil, tak semayang pun ada dalil. Antaranya ada yang semayang pakai niat, ada dalil. Tak semayang hanya niat saja, masuk waktu zuhur niat habis. Tak semayang, tak ambil wuduk, tak apa, hanya niat saja.
Apa dalil dia pakai? Dia sebut Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu tengok aku sembahyang, Nabi sebut. Lalu dia kata, apakah kita tengok Nabi sembahyang hari ini? Dia tanya pengikut dia, kita nampak ke Nabi sembahyang? Kita tak nampak. Maknanya salat yang wajib didirikan itu bagi siapa yang nampak Nabi sembahyang. Jadi kita yang tak nampak Nabi sembahyang ni pakai niat. Kita pun memang punya ada dalil tak sembahyang. Kita pula memang kaki malas sembahyang. Maka angkat dia sebagai tok guru, kita pun jadi sesat lagi, menyesatkan. Habis. Jadi maknanya orang yang sesat ni bukan tak ada dalil, ada dalil. Ada orang yang tak sembahyang, hidup zikir saja, ada dalil juga. Sembahyang dah, tasbih di tangan. Kalau di sebelah Turki ada lagi. Kadang-kadang tasbih kat tangan, zikir, tak sembahyang. Masa waktu tak sembahyang. Ada orang pasal apa? Dia pegang dengan dalil daripada surah Toha ayat yang ke-14. Allah Ta'ala sebut apa dia? Wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk ingat akan aku, kata Allah. Jadi kata orang yang berzikir tak nak sembahyang ni, dia kata Allah sebut dalam Quran, tujuan kita mendirikan salat untuk ingat akan Allah. Ingat akan Allah. Maka tujuan salat ingat Allah. Jadi kalau kita dah ingat Allah, apa lagi untuk salat? Jadi tak ada sembahyang lah. Ini cukup dengan zikir. Tu yang ada orang zikir. Dia kata tu yang pergi sembahyang tu belum tentu ingat Allah. Tu kadang-kadang pergi sembahyang tu pun riak kadang-kadang. Baik berzikir, tak payah sembahyang. Kerana tujuan sembahyang ingat Allah, dia kata. Jadi maka dengan sebab itu, ini perkataan-perkataan yang pelik, yang menyesatkan. Sehingga kenapa? Kerana kejahilan, lalu kita terjerumus di dalam kata-kata yang batil. Lalu kemudian katanya lagi, dan ketahuilah bahawasanya lidah yang tidak dikawal itu dan hati yang tertutup dan dipenuhi dengan kelalaian dan syahwat adalah merupakan tanda kecelakaan seseorang. Dan apabila engkau tidak melawan nafsumu dan tidak bermujahadah dengan benar, maka sudah pasti hatimu tidak akan hidup dengan cahaya makrifat. Kata Imam Ghazali lagi, kalau lidah kita tak jaga, kesan dia pada hati akan tertutup. Lidah suka mengata orang, lidah suka bercakap tentang aib orang, lidah tidak pernah beristighfar, kedekut berselawat. Kesan dia hati kita makin keras. Jadi maka dengan sebab itu lidah kita ni penting mengikuti peraturan syarak. Supaya apa? Supaya hati kita tidak lalai. Dia apa yang diucapkan oleh lidah ni, dia berdasarkan hati kita. Kata guru saya, nak tengok seorang itu macam mana hati dia, tengok waktu dia melatah. Jangan buat dalam pengajian itu. Ada orang dia melatah, Allahu Akbar tubik. Pasal dia selalu sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang dia melatah, Subhanallah. Ada orang melatah mencarut, ada. Bila latah tubik perkataan yang tidak elok. Jadi sebab itu kita nak elok perkataan tidak elok keluar daripada latahan kita, sentiasalah ingat Allah Subhanahu wa taala. Sentiasalah zikir. Ada seorang non-Muslim tu, Cina. Bila dia melatah, dia kata La ilaha illallah. Dia melatah dia. Pasal dia banyak duduk dengar perkataan La ilaha illallah. Jadi dengan dia pun melatah La ilaha illallah. Jadi nak sebut kepada kita, hati kita ni keluar daripada lisan kita ni, daripada hati kita macam mana, mulut kita ni macam mana. Jadi maka banyakkanlah ucapan yang baik-baik, supaya hati kita lembut dan ucapan yang baik itu menjadi istiqamah. Kenapa? Kerana apabila hati kita ni lalai, dipenuhi dengan syahwat, maka itu adalah merupakan tanda kecelakaan seseorang. Syahwat kita besar, syahwat kita makin kuat, nafsu syahwat kita ni mula menjadi tunggangan iblis, tunggangan syaitan untuk menyeleweng kita daripada jalan kebenaran. Syaitan iblis ni dia tunggang nafsu kita untuk kita lalai daripada ingat Allah. Antaranya dia tunggang nafsu tidur kita. Kata iblis, dia kata tidur syok mendung-mendung ni. Dia tunggang nafsu tidur kita. Musim-musim hujan ni seronok tidur. Lagi lebat hujan, lagi seronok tidur. Lepas tu kalau lagi lebat hujan ni, mujahadah nak datang pengajian susah sikit.
Musim hujan campur pula hujung minggu, cuti sekolah, cucu balik. Ni semua ni benda yang syok. Dah sekali JK WhatsApp kata, Ustaz kita cancel lah kuliah Ustaz. Pasal musimat ramai tak boleh mari. Jadi maknanya ni syaitan dia akan tunggang nafsu kita. Kemudian dia tunggang pula nafsu makan itu. Nafsu makan, tunggang nafsu makan. Jadi kalau orang yang hidup membesarkan nafsu makan, syaitan dia tunggang nafsu makan. Dia kata berada pergi pengajian, baik pergi, makan pagi kedai redut, makan kacang pul ke, pagi-pagi syok juga kata syaitan. Kita kata tak boleh ni, kena pergi juga pengajian. Makan, kata kali itu makan awal-awal. Syaitan suruh makan banyak pula, makan sebelum kuliah. Syaitan kata makan banyak lagi. Dah kali masuk kuliah tidur. Syaitan ni bijak, dia tak boleh hasut kita, dia lari pada pengajian, dia hasut kita kot cara lain. Jadi itu syaitan, dia tunggang apa dia? Syahwat itu, dia tunggang di kita punya nafsu kita. Jadi sebab tu nafsu kita ni syaitan tak boleh tunggang bila kita kawal nafsu kita. Bila kita kawal nafsu kita, puasa sunat banyak, nafsu terkawal. Nafsu makan akan terkawal dengan puasa sunat. Nafsu tidur akan terkawal dengan qiyamul lail. Nafsu bercakap akan terkawal dengan zikrullah. Ini nafsu semua ni yang ditunggangi oleh iblis dan syaitan supaya kita lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apabila seseorang ni dia lawan nafsu dia, kata Imam Ghazali, dia mujahadah lawan nafsu dia. Nafsu makan dia paksa juga untuk dia berpuasa. Patut puasa ni susah. Kerana dia korbankan ibadat yang tabiat yang paling disukai oleh manusia. Makan paling kita suka. Apatah lagi kalau kita ni nak korbankan untuk nafsu kita ni untuk perkara yang sunat. Lagi lah. Kalau perkara yang wajib pun rasa susah dah kita nak korban nafsu kita, untuk puasa wajib pun kita rasa berat, untuk puasa sunat lagi lah rasa berat. Kemudian ada orang dia lawan nafsu dia dengan cara dia bermujahadah, iaitu dengan cara dia ni sentiasa jaga salat fardu berjemaah, sentiasa dalam keadaan memperbanyakkan ibadat-ibadat sunat. Ini lawan nafsu juga. Maka kata Imam Ghazali, orang yang mujahadah ni pasti hati dia itu akan bercahaya dengan cahaya ma'rifatullah. Bagaimana hati yang bercahaya dengan cahaya ma'rifatullah? Kata ulama, hati seseorang yang penuh dengan cahaya, dia tidak akan tersilau dengan silauan dunia yang terlintas di hadapan mata dia. Maksudnya macam mana? Kita kalau duduk di bawah terik matahari, cerah matahari ni, kita tidak berhajat kepada lampu spotlight, tak perlu hajat. Tak perlu berhajat kepada lampu suluh, tak perlu dah. Sebab cahaya matahari terlalu terang bagi kita, sehingga segala jenis lampu kita tidak berhajat di siang hari. Tapi kalau di dalam gelap gelita, lampu lilin, cahaya lilin pun kita sangat berhajat. Kalau waktu yang sangat gelap, cahaya lilin pun sangat kita berhajat. Itulah perumpamaan hati. Hati yang tertutup, gelap gelita hati ni, datang dunia, kilauan dunia ni, fitnah dunia kecil je, tu pun tidak tertahan oleh kita. Baru diuji, baru diuji dengan sikit je, baru diuji dengan apa ni, nak mari kuliah ni, tiba-tiba hari Sabtu ni ada orang buat jualan murah, ada pasar borong buka untuk hari ni je. Kita pun dah tergugat dah nafsu kita. Nak pergi kuliah, kebetulan jualan murah tu pula 9.5, 10.5 juga. Allah, memang dia kata memang saja jadi buat. Jualan taklah murah sangat pun, dijual apa? Ayam dijual lah murah RM1. Daging murah lah RM1.5. Tapi bagi orang yang hatinya tak kuat, dah mula terpengaruh dah, tersilau dah. Walaupun sikit je tawaran tersebut, tapi dah tersilau. Tapi bagi orang yang hatinya penuh dengan cahaya ma'rifatullah, marilah bentanglah dunia macam mana sekalipun, tidak tersilau. Pengajian tetap pengajian, ibadat tetap ibadat. Yang dunia insya-Allah ada rezeki, ada hal itu. Ni orang yang ini susah ni. Almarhum Tok Guru
Ni Abdul Aziz. Kita cerita ni pasal ni, dia ni orang yang telah meninggal dunia. Orang meninggal ni kita dah tahu macam mana pengakhiran dia. Jadi ketika mana dia hidup, satu hari dia duduk dengan kata silap dengan anak saudara dia. Jadi ada orang bagi duit lebih kurang RM3,000. Duit tu untuk memang untuk Buni Aziz. Jadi duit tu diberikan RM3,000 tu memang untuk dia, bukan untuk rakyat, bukan untuk siapa, memang untuk dia. Jadi dia pun ambil duit tersebut, kebetulan dia pun selit di bawah kitab-kitab macam itulah. Jadi bila dah selit, yang menyaksikan tersebut adalah anak saudara dia. Selepas beberapa hari daripada peristiwa tersebut, tiba-tiba turun Aziz telefon anak saudara dia. Dia tanya dia, duit apa terselit celah kitab ni? RM3,000 ni. Dia tak ingat duit RM3,000. Dia kata anak saudara dia kata tu Ayah Zid, dia kata tu duit yang orang bagi kat Ayah Zid, dia kata. Tu duit untuk memang Ayah Zid punya, bukan duit orang lain, duit memang Ayah Zid. Lalu apa kata tu, dia kata cepat-cepat ambil duit ni bagi-bagi, dia kata. Dah bagi cepat-cepat, dia kata. Bagi cepat-cepat. RM3,000 selit macam tu. Maknanya tak tersilau mana dengan RM3,000. Itu RM3,000 silap sedekah termenung setahun itu. Tak teringat lagi tu RM3,000 tu. Menyesal pula RM3,000 sedekah itu. Menyesal, jadi menyesal je. Mikir termenung. Surah murah je dalam tu. Pasal apa tersilap? Rasa macam banyak benda RM3,000 boleh buat. Dia fikir balik. Fikir balik. Padahal dah sedekah dah. Fikir balik. Jadi ada orang dia tak tersilap. Bahkan ada anak murid Ustaz Arundi. Ustaz Arundi, anak murid dia beritahu. Dalam on the way dia nak pergi ceramah, adalah seorang hamba Allah ni, dia minta sumbangan untuk pembangunan masjid. Minta dengan Ustaz Arundi. Ustaz dia kata, Ustaz kalau ada orang nak beri sumbangan untuk masjid, tak beritahu kami sedang nak buat masjid. Kata Ustaz Arundi ni, dia kata, tak apa, nanti kalau apa, berapa saya dapat malam ni saya bagi, dia kata. Berapa saya dapat malam ni saya bagi. Jadi dia pun pergi kuliah, sudah kuliah ada orang bagi satu sampul. Satu sampul, dia pun balik, Ustaz dia balik rumah, dia tak buka lah sampul tu. Balik rumah, isteri dia beritahu, tanya dia, Pak ni sampul apa benda ni? Ada cek, dia kata. Cek nilainya RM1 juta. Ini dia sebut oleh anak murid dia. Kalau salah, salah lah. Ini cerita daripada anak murid dia. Jadi dia kata RM1 juta ni duit cek. Mana cek tu ditujukan untuk Ustaz Halim. Orang bagi duit sebanyak itu. Kata saya pernah tengok orang bagi pada ulama, pada teku RM1 juta. Saya pernah tengok. Saya pernah tengok cek tersebut. Jadi saya tak pelik cerita macam ni. Bila berlaku depan mata kita, orang bagi duit RM1 juta ni pada orang-orang alim, tak pelik. Sebab dia kata saya memang nak bagi. Saya memang nak bagi. Dan saya tak kisah dia guna untuk apa, nak guna untuk pondok ke untuk peribadi. Dia kata saya serah pada dia. Saya Allah beri rezeki kau ni, saya bagi gitu. Jadi sebab tu kita tak boleh. Jadi Ustaz Alam dia fikir balik, cek daripada mana. Rupanya malam yang dia kuliah malam tersebut, orang bagi satu surat. Dan dia teringat balik janji dia kepada orang yang dalam perjalanan tu, dia kata berapa saya dapat saya akan bagi untuk masjid. Maka cek tersebut dicari balik orang tersebut. Dia kata RM1 juta ni untuk masjid. Kita boleh buat macam tu. RM1 juta ni kurang-kurang RM100,000 cukup dah kan, bagi kat masjid. Pasal mungkin duit tu bukan untuk masjid, duit tu untuk dia. Jadi kerana dia ingat janji dia, dia kata berapa pun saya dapat saya bagi. Jadi malam tu tak dia dapat juta, bagi sejuta pada masjid tersebut. Sebanyak itu juga dia bagi. Allah, tak tersilau juta, tak tersilau. Kita kalau sejuta dapat RM50,000 dah cukup dah kot terbagi masjid. Tu pun dah rasa banyak dah. Pasal apa? Janji lain, bila Allah uji lain pula janji. Jadi sebab tu kadang-kadang Allah Ta'ala tak beri ujian besar begitu pada kita, hati kita ni tersilau lagi dengan dunia. Allah Ta'ala tak beri kita rezeki-rezeki yang sebegitu kerana hati kita ni masih lagi takut nampak duit, gelak gambar tu. Gelak gambar tu. Takut bila nampak duit, masa tak ada kereta, okey lagi menumpang kereta orang datang pengajian. Bila dah ada kereta sendiri, lain pula, ke lain pula pergi. Allah. Jadi maknanya takut tersilap
tersilau dengan dunia, itu yang kita bimbang. Maka dengan sebab itu pasti hatimu tidak akan hidup dengan cahaya makrifat. Maka hati kita ni nak hidup dengan cahaya makrifat, dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir kita sambung sikit nasihat yang ke-12. Nasihat yang ke-12 ni dia sikit saja. Setelah mengamalkan ilmu barulah engkau mengetahui hakikatnya. Wahai anakku yang tercinta, dan ketahuilah bahawasanya sebahagian daripada masalah yang engkau tanyakan kepadaku itu tidak dapat dijawab dengan tulisan ataupun perkataan. Tetapi bila engkau telah sampai kepada hakikat halnya, maka barulah engkau faham. Kalau engkau belum sampai ke sana, maka engkau belum mengetahui. Kerana masalah-masalah ini adalah masalah zauqiyah, yaitu masalah yang tidak dapat difaham dengan sebenarnya kecuali setelah dirasai oleh seseorang akan hakikatnya. Maka masalah-masalah yang seperti ini tidak dapat disifatkan dengan perkataan, tetapi mesti dengan dicuba dan dirasai. Seperti manisnya sesuatu yang manis dan pahitnya sesuatu yang pahit. Maka hal ini tidak dapat diketahui kecuali dengan dirasai. Seperti dihikayatkan bahawasanya ada seorang yang mati pucuk, menulis surat kepada kawannya, meminta daripadanya untuk menerangkan kepadanya akan kelazatan jima itu bagaimana. Lalu kawannya tadi menjawab, sebenarnya sebelum ini aku hanya tahu bahawa engkau dibalakan dengan penyakit mati pucuk sahaja. Tapi sekarang ini aku tahu bahawa engkau bukan sahaja sekadar itu, tetapi ditambah lagi dengan penyakit bodoh. Kerana kelazatan jima itu hanya diketahui melalui rasa. Bila dicuba baru diketahui. Jikalau engkau belum pernah mencubanya, maka engkau sudah pasti tidak akan mengetahuinya. Hal ini tidak dapat diketahui dengan perkataan ataupun tulisan. Nasihat yang ke-12 yang terakhir pada pagi ini, kata Imam Ghazali, ada perkara yang kita kena buat baru kita tahu hakikat. Tak semua kita boleh cerita pada orang. Tak semua ilmu ni, tak semua masalah kita boleh jawab dengan lisan. Ya, kita boleh kata, bila orang tanya, Ustaz, rukun salat ada berapa? Tu kita boleh cerita, rukun salat ada 13. Ustaz, syarat sah sembahyang ni macam mana? Syarat sah sembahyang sekian-sekian. Apa perkara membatalkan wuduk? Ini permasalahan kita boleh jawab dengan lisan dan perkataan. Tapi ada permasalahan yang kita tak nak cerita. Sebagai contoh, Ustaz, macam mana rasa kemanisan beribadah? Susah. Manis beribadah ni macam mana? Seperti mana dia katakan, kita nak beritahu kepada orang macam mana rasa manis. Baik, saya tanya muslimat yang siapa dia boleh terang rasa manis macam mana? Kata rasa manis, Ustaz, macam makan gula. Iyalah, macam makan gula. Manis tu macam mana? Rasa manis makan gula tu macam mana? Tak boleh. Kita nak cerita tak boleh. Kamu rasa dulu, makan gula dulu, itu rasa manis. Kamu akan rasa manis. Oh, rupanya. Kalau kita kata rasa manis ni tak masam, pun tak menjawab lagi. Rasa manis tak masam, tak pahit, tak pedas. Orang pun tak boleh nak tahu lagi. Baik, orang pun kata tanya pula kita, pahit macam mana rasa? Pahit tak manis. Dah tadi. Udah pening itu. Jadi kamu nak rasa pahit, cuba makan ubat. Dah. Kamu kemam Panadol, itu rasa pahit. Ataupun kalau nak rasa ni pedas, kamu makan pedas, kamu akan rasa pedas macam mana? Makan lada, kamu akan itu pedas. Oh, rupanya begitu hakikat. Hakikatnya begitu. Jadi begitu, orang akan tanya kita, macam mana rasa seronok duduk majlis ilmu? Kita nak tahu tu macam seronok duduk majlis ilmu ni, dia macam seronok duduk dekat Tesco. Okey, tak sama. Ataupun kita kata seronok duduk majlis ilmu ni macam mana? Nak kata pun tak kena. Sebab seronok duduk majlis ilmu dengan seronok duduk dekat tempat lain tak sama. Kamu kena datang duduk majlis ilmu, istiqamah, insya-Allah seronok tu kamu akan rasa. Jadi maknanya ada benda, kata Imam Ghazali, kamu kena buat baru dapat merasa. Samalah juga orang yang tak pernah bersedekah. Tiba-tiba dia tanya, rasa macam mana Allah murahkan rezeki? Kita tak nak cerita murah rezeki ni macam mana. Nak kata murah rezeki ni duit bertamu-tamu dalam bank, tak juga. Ada orang duit tak banyak ada dalam bank, tapi dia rasa rezeki murah. Ada orang dia kata macam tu. Jadi rezeki murah ni macam mana? Ginilah, kamu sedekah dulu, istiqamah sedekah, kamu akan rasa rezeki kamu murah. Macam mana? Kamu akan rasa. Jadi begitu kata Imam Ghazali, ada benda yang masalah dipanggil kena buat baru kamu faham hakikatnya macam mana. Termasuklah juga dengan permasalahan
yang dibawakan tadi, kisah seorang yang mati pucuk. Mati pucuk ni macam mana? Dia tengok perempuan pun tak ada nafsu, sama macam tengok tiang elektrik. Ataupun dia tengok apa, dia tengok tak ada apa pun. Tiba-tiba dia duk tanya tentang jima ni macam mana? Maka kawan dia kata, aku ingat kamu ni mati pucuk je, bodoh sekali rupanya. Kata kawan. Dia kata, benda ni kamu kena, mana benda tersebut dibuat baru tahu. Macam orang kahwin, orang bujang dia tanya orang kahwin, seronok tak kahwin? Anak kata seronok tak seronok, kamu kahwin dulu. Jadi kita tak boleh nak cerita melainkan setelah beramal. Jadi begitu. Ada orang tanya, seronok tak ada anak? Jadi kita nak cerita pun tak boleh. Jadi begitulah di dalam urusan ibadah. Mencubanya, maka kita akan merasai hakikat ibadah tersebut. Jadi bila orang tanya kita, macam mana kita seronok dalam berselawat? Kita tak boleh nak jawab. Melainkan kamu istiqamah selawat, insya-Allah 1000 kali sehari kamu istiqamah 1000 kali, kamu akan rasa kemanisan, kelazatan selawat itu. Istighfar ni macam mana kamu nak rasa? Tenang dengan istighfar ni macam mana? Tak boleh nak cerita, melainkan kamu sendiri pun istighfar. Jadi begitulah nasihat yang ke-12. Setelah kamu beramalkan ilmu tersebut, maka kamu akan mengetahui hakikat daripada ilmu tersebut. Jadi itu saja kita berhenti setakat itu. Moga-moga Allah Ta'ala berikan rahmat dan keampunan atas pertemuan kita. InsyaAllah akan datang kita sambung nasihat yang ke-13, iaitu 4 sifat kesempurnaan bagi orang yang salik, iaitu orang yang berjalan di atas jalan akhirat. Apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang datang pada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, Tuhan kami, sebagaimana Kau himpunkan kami dalam keadaan baik pada waktu duha yang mulia ini, ya Allah, himpunkanlah kami di akhirat kelak dalam syurga firdaus tanpa hisab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Amin.